Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan umum kita Al-Fatihah. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay, alhamdulillah. Kita ni dah video yang keempat kalau tak silap saya. Okay. So, dalam video-video sebelum pada ni kita dah bincang 4 fasa dalam bisnes. Ada 4 fasa dalam bisnes. Okay, so apa fasa dia? Okay. 4 fasa dalam bisnes iaitu product development, marketing, sales, service. Minta maaf saya suka ulang supaya senang, lekat dalam kepala. Okey. Supaya kita makin faham. Sebab bila kita ulang, insya-Allah tiap kali kita ulang, kita akan dapat benda baru. Okey, sebab tu saya ulang 4 fasa dalam bisnes. Itu product development. So kita anggap kita dah settle, kita tahu bisnes kita boleh buat profit. Kemudian saya tak terus pergi kepada marketing. Okey. Saya settle yang ni dulu, kemudian kita settle yang bahagian sales dulu. Sebab bahagian sales ni yang bawa masuk duit. Yang lain bawa keluar duit. Jadi kita bisnes nak masuk duit. So kita settlekan part masuk duit dulu. Cari jalan. Alright, sampai jumpa. So dalam sales ni kita nak apa? Kita nak cari sales flow ataupun sales script. Dan script dengan flow ni perlulah proven dan boleh duplicate. So kita settle fasa ni, insya-Allah kita akan nampak macam mana bisnes kita boleh grow. Okey. So macam mana nanti detail ada lagi. Macam mana kita nak duplicate sampai kita ada sampai 100 orang, 200 orang team. Okey, ni fasa ni. Alright. So, next apa yang kita nak kena buat? Dalam 4 fasa ni, next yang pertama product development, yang kedua kita buat dah settle dah part sale, kita dah jumpa script yang proven dan script yang boleh duplicate. So, next apa yang kita nak buat? Alright. So, dalam fasa ni sebenarnya dia terpulang. Mungkin awak pun nak buat terus marketing, tak ada masalah. Tapi kalau saya suka fokus kat sini. Servicing dulu. Servicing. Kenapa? Sebab bagi kami marketing ni insya-Allah tak ada isu besar sangat. Okey. Insya-Allah kita faham macam mana nak cari prospek dan kita tahu macam mana nak closing. Alright. So satu lagi kenapa saya suka fokus kat servicing? Alright. Sini kita kata kita buat masuk duit. Alright. Servicing ni akan menyebabkan lebih banyak duit masuk. Okey, lebih banyak duit masuk. Servicing ni. Okey. So ginilah. Saya nak awak faham. Okey. Biasanya bila saya start satu-satu projek atau satu-satu bisnes ataupun satu-satu produk, biasanya saya akan allocate cost marketing. Biasa saya akan allocate dalam 15%. Maksudnya kalaulah produk kita RM100, untuk dapat seorang pembeli yang beli satu produk ni, kos untuk seorang beli produk ni maksimum berapa?
15%. Maksudnya kos dia maksimum RM15. RM15 ni kita memang allocate untuk buat iklan untuk dapat customer. Untuk beli satu unit. Faham ke tak ni? Okey. Okey, contohlah. Contoh. Kita buat iklan, katakan kita habis RM150. Senang. RM150. Kita habis iklan RM150. So, seberapa unit sepatutnya kita dapat sales? Berapa unit? So, ni 15%. RM15. Jadi bagi dengan RM15, kita sepatutnya dapat 10 unit. Dengan spend RM150, kita sepatutnya dapat 10 unit. Okey. So, dengan 10 unit ni kali dengan RM100 satu unit. So, sepatutnya dengan kita spend 150, kita akan dapat RM1,000. Alright. So, sales per ad dia panjang. Saya tak nak cerita lah sales per ad apa semua. Cuma kena faham, waktu start business biasanya saya akan allocate 15%. Okay. Alright. Tapi biasanya bila kita dah jalan bisnes kita setahun, masuk tahun kedua, biasanya cost marketing ni dia akan turun. Mungkin akan jadi 10%. Dia tak jadi 15 dah. Dia jadi 10%. Kemudian masuk tahun kedua, tahun ketiga kita bisnes, sepatutnya cost marketing kita semakin kurang. Dan saya biasa target dalam 7 atau 8%. 7%. Alright. Banyak kita dapat save. Okey, katakan kalau kita punya sales juta. Ni, awal bisnes mungkin kita akan dapat kos iklan saja mungkin kita akan habis RM150,000. Tapi makin lama, sepatutnya bisnes kita makin mudah. Kita makin profit sebab kita boleh jimat. Kat mana? Kita jimat kat cost marketing akan kita kurang sebab kita dah ada database dan kita dah boleh buat servicing. Dengan servicing kita turun, tengok. Kalau 7% hanya RM70,000. Berapa beza? Lebih kurang RM80,000. Separuh kita dapat jimat. Itu sebenarnya. Alright. So, saya nak awak faham kenapa kita nak fokus kat servicing. Sebab bila kita fokus kat servicing, profit kita makin tinggi. Okay. Satu, profit kita makin tinggi. Yang kedua, bisnes kita sepatutnya makin mudah. Nah, kita dah ada database. Okay. Dan makin cepat grow. Sebab apa? Sebab apa kita nak fokus kat servicing? Kenapa kita nak fokus servicing? Saya selalu tanya dalam kelas. Kenapa nak fokus kat servicing? Ramai jawab nak customer puas hati. Betul tak? Okay. So, sebenarnya apa sebenarnya? Sebenarnya kita nak apa? Kenapa kita nak dia puas hati? Sebab kita nak, pertama dia repeat order. Betul. Kita target dia bila dia puas hati, dia terus guna produk kita. Terus guna. Dia tak tukar kepada produk lain dah. So, kita akan ada repeat order. Okay, yang kedua, apa yang kita nak sebenarnya? Servicing ni.
Okay. So, dengan servicing ni kita target sebenarnya dia recommend, dia refer, dia refer member-member dia. Memang sifat manusia, dia puas hati, dia seronok, dia suka, dia akan share dengan orang lain. Betul tak? Kalau kita jumpa kedai makan yang best, apa kita buat? Kita share dengan member-member. Betul. Sama juga dengan benda-benda lain pun. Alright? So kita target, dia bagi referral, okay, ataupun daripada satu customer kita boleh dapat 10 customer lain. Daripada satu customer kita dapat 10 customer lain melalui referral ataupun teknik yang paling saya suka Center of Influence ataupun COI. Ni COI ni dia atas lagi pada referral. Kalau referral, apa beza referral dengan COI? Referral ni dia cuma bagi nombor kontak tapi kita kena proses. Mungkin kita kena call prospek yang dia bagi. Tapi Center of Influence kita tak payah nak proses. Okay? Influencer ni akan cerita, akan share sampai tahap orang yang dia influence tu kontak kita, terus membeli daripada kita. Kita tak payah proses. Alright, so kebanyakan seminar-seminar saya, okay, prospek datang ataupun peserta datang daripada Center of Influence. Orang lain suruh masuk kelas saya. Orang lain suruh jumpa saya. Alright. So, ni sebab kita nak kena jaga servicing. Okay. Kita nak repeat order dan kita nak daripada satu customer jadi 10 customer dan satu lagi kita nak apa? Kita nak customer is agent. Kita nak customer kita terjadi agent. Dan sebenarnya paling senang untuk kita rekrut agent adalah daripada pengguna kita sendiri, pengguna yang puas hati. Right. So kena ada proses. Macam mana kita nak convert customer jadi agent. Itu cerita lain lah. Mungkin bab lain kita akan cerita macam mana customer is agent. Alright. So untuk video kali ni kita nak faham. Okay. Saya akan fokus kepada selepas kita settle jumpa bahagian sales, saya akan fokus on servicing. Alright. Okay. Sebab dengan ada servicing, insyaAllah profit kita makin tinggi, cost marketing kita akan makin kurang. Okay. Okay. Lepas tu bisnes kita akan jadi lebih mudah. Alright. Dan sebenarnya untuk makluman awak lah. Okay. Untuk makluman awak, untuk tim kita orang sebenarnya sales paling tinggi daripada repeat order. Sales paling tinggi repeat order. Okay. Sales ni dia datang daripada 3 sumber. Berapa sumber? Ada 3 sumber. Okay. Pertama, yang ni kita biasa buat lah. Okay. Daripada new prospect. Kita buat iklan, dapat prospek baru. Kita close. Dapat iklan, prospek baru. Kita close. Dapat iklan, buat iklan, dapat prospek baru. Kita close. So, ini daripada new prospek. Alright. Ada lagi satu sumber. Kita close daripada mana? Daripada existing prospek. Kan kadang-kadang bulan ni kita dapat mungkin 100 prospek. Tapi kita mungkin dapat close 30 orang je. Kita ada lagi 70 orang. Bulan satu lagi pun sama. Dapat 100 orang prospek, yang dapat close 30 orang. 30% closing rate kita. Okay, bayangkan kita ada 10 bulan. Setiap bulan kita dapat 100 prospek. Contoh. Just close 30. Balance dah berapa? Balance lagi 70. Bayangkan 10 bulan. Kita ada 700 prospek yang kita tak proses. Kalau kita tak proses, kalau kita tak buat servicing. Okay? So kita bazir kat sini. So tim kita orang kita fokus kat sini, existing prospek, okay? So kat sini pun boleh datang sale.
Berapa nanti saya akan share. Okey. Dan satu lagi daripada existing customer. Customer yang dah beli. Alright. Okay. So, kita punya target. Okay, kita punya target. Dan yang ni yang kita capai. Sales sebenarnya dari kita orang. Okay, katakan kita dapat 1 juta tu. 1 juta sales. Bukan 100% daripada new prospect. Sales daripada new prospect hanya 30% sahaja. Boleh 30% je. Maksudnya kalau dalam 1 juta dia sebenarnya 300,000 je sales daripada new prospect. Daripada existing prospect dapat berapa? 20%. 50% lagi daripada existing customer. So, berapa banyak kita dapat save cost marketing. Nampak? Alright. Okay. So, lepas tu saya ajar tim saya share dengan tim saya, kita guna konsep. Yang ni pun saya dah share dah lebih kurang dalam video yang pertama rasanya. Okay. Konsep kita simple. Kita cari 1,000 prospek. Ini kita punya target. 1,000 prospek. Dan katakan kita boleh closing rate kita 30%. So, kita boleh close 30%. So, berapa kita punya customer? Kita akan ada 300 customer. Dan kalau kita jaga customer kita serve dia, nanti saya akan share lagu macam mana nak jaga customer, macam mana nak serve lepas ni. Apa konsep basic dalam servicing lepas ni. Mana idea dulu, main idea. Ada 1,000 prospek dapat close 300. Dan kita target, kita nak daripada 300 ni setiap bulan 30%. Ataupun 33% lah. 33%. 33% berapa orang? Lebih kurang kita target 100 orang akan repeat order. 100 orang akan repeat order. Alright? So, kat sini berapa dah sale? Katakan produk awak harga RM200. Kat sini saja sebenarnya kita dah dapat 20,000 sale tanpa cost marketing. Ini yang tim kita orang buat. Yalah. Okay. Right. So, sebab tu kita kena betul-betul faham pasal servicing dan kita fokus on servicing. Untuk bulan pertama, bulan kedua, mungkin awak tak akan capai lah 50%. Kini dah masuk bulan ketiga, bulan 4. So, cuma saya nak awak faham betapa pentingnya kita settle servicing. Kita jaga servicing. Alright. So, jelas kat situ? Okay, kalau jelas, saya nak pergi. Apa asas kepada servicing? Okay, apa asas dia kepada servicing? Alright. So, asas kepada servicing, kena faham satu perkataan ni. Perkataan ni mahal. Alright. So, kena faham satu perkataan ni. Apa dia? Okay. Ni perkataan dia. Saya tulis besar-besar lah, senang. Okay. Kena manage expectation. Kena manage. Kena urus expectation. Faham dulu apa maksud expectation. Sebab kena faham, expectation ni lah akan menentukan kita puas hati ataupun tak puas hati. Nah, okay.
Simple je. Kalau kita dapat penuhi dia punya expectation, kita akan puas hati. Kalau tak dapat penuhi, tak puas hati. Okay. Simple je. Expectation ni simple. Right. Kena faham macam ni. Setiap orang ada expectation. Tulis. Setiap orang ada expectation. Tak kira lah dia ni student dengan lecturer pun ada expectation. Lecturer dengan student pun ada expectation. Bos dengan anak buah pun ada expectation. Anak buah dengan bos pun ada expectation. Ayah dengan anak pun ada expectation. Betul? Betul? Okay. Ayah mesti ada something yang dia expect pada anak dia. Anak juga mesti ada something yang dia expect kepada ayah dia. Sama juga dengan suami isteri. Setuju? Okay, setiap orang ada expectation. Walaupun dia tak sebut dia punya expectation. Alright. Okay. Contoh. Okay. Suami ada tak expectation pada isteri? Suami ada tak? Suami. Ada tak expectation? Ada. Expectation ni apa yang dia nak, apa yang dia expect isteri dia bagi. Okey, contoh. Mungkin dia punya expectation adalah dia nak kalau dia balik kerja, wife dia tunggu dia kat pintu. Tolong buka pintu. Sambut dia. Ni dia punya expectation. Bukan semua, setiap orang ada expectation yang berbeza. Ada orang yang expect tinggi. Okay. Ada suami, dia expect kalau dia duduk kat meja, dia nak makan, wife dia tolong hidang. Ni king punya ni. Okay, betul. So, kalaulah dia duduk kat meja, wife dia tak datang hidang. Apa jadi? Dia puas hati tak? Dia tak puas hati. Dia marah tak? Dia marah. Kena faham. Expectation. Okay? Sama lah. Dia balik rumah, dia expect wife dia buka pintu. Tiba-tiba dia balik, tak buka pintu. Panggil, tak menyaut. Dia buka pintu sendiri, dia tengok wife dia duduk layan cerita Korea. Apa jadi? Marah tak? Marah. Tak akan puas hati. So, kalau dia tak ada expectation tu, insyaAllah, dia tak akan tahap tak puas hati dia tu berbeza. Sama juga dengan isteri. Isteri ada tak expectation pada suami? Ada. Walaupun dia tak sebut. Mungkin dia punya expectation dia, okey, kalaulah waktu dia memasak, dia expect husband dia tolong, kurang-kurang tolong potong sayur. Kurang-kurang tolong teman je duduk kat dapur. Sembang. Nampak tak? Dia punya expectation. Tapi yang berlaku sebaliknya. Bila masak seorang-seorang. Tak tolong apa semua. Apa jadi? Mungkin dia tak sebut. Tapi kalau bergaduh apa cerita? Kalau keluar dia punya tahap tak puas hati dia. Faham tak? Alright. So, setiap orang, setiap benda ada expectation. Bos dengan anak buah pun sama. Dia expect, dia cerita je sikit. Kawan ni faham, kawan ni boleh buat kerja tanpa kita monitor, tanpa kita suruh. Alright. So, kalau orang tu penuhi dia punya expectation, apa jadi? Seronok lah. Dia puas hati lah. Dia naik pangkat. Naik gaji. Faham? Okay, tapi kalau dia expect buat kerja siap, tiba-tiba tak siap. Apa jadi? Itu yang tak puas hati. So, key dia kat sini adalah expectation. Jadi sama juga kita punya customer, kita punya prospek ada expectation pada kita. Jadi awak nak suruh customer ataupun kita punya prospek puas hati, recommend kita, so kita kena urus dia punya expectation. So nampak kunci kat sini adalah expectation. Jadi expectation ni awak boleh urus dia dengan satu benda yang saya sebut sebagai customer experience. Pengalaman dia dengan kita ni best tak best? So kita kena urus.
Macam mana nak urus? Alright. So, kau paling simple saya suka guna timeline. Sebenarnya kita punya timeline. Alright. So sebenarnya saya nak awak faham. Bila dia start puas hati? Bila dia start ada expectation pada kita? Prospek ni ataupun customer ni, bila dia start ada expectation pada kita? Adakah selepas kita membeli? Selepas terima barang? Lepas dah guna barang? Ataupun sebelum? Alright. Kena faham macam ni. Sebenarnya expectation bermula daripada dia tinggal nombor telefon. Dia belum jadi customer kita lagi. Dah ada expectation. Walaupun dia tak sebut. Alright. So, contoh kat sini ni. Dia tinggal nombor telefon. Okay. Awak sendirilah kalau awak prospek. Awak nak membeli sesuatu. Awak tinggal nombor telefon di Facebook. Ataupun awak WhatsApp. Apa yang awak expect? Awak tak sebut. Tapi saya tahu jauh dalam sudut hati awak ada benda ni. Apa dia? Awak nak orang hubungi segera. Setuju? Ni kita punya expectation. Yang kita nak, kita boleh explain detail. Sampai kita faham. Betul? Okay. Alright. Dan dia mungkin expect boleh selesai dia punya masalah. Okay, kita ambil satu je. Ambil yang ni je. Dia expect kita hubungi segera. Tiba-tiba awak tinggal nombor telefon lepas 3 hari je. Barulah kawan tu telefon. So apa cerita? Puas hati tak? Masa nak beli tak? Walaupun produk dia bagus, kita memang dah tahu hati dia nak beli. Puas hati, tak puas hati. Tawar hati. Nampak? Satu benda. Sebab tu bila kita faham yang ni, kita kena bagi tahu tim kita kena clear dan tim kena ada SOP supaya nombor telefon yang diterima diproses segera. Segera nanti SOP dia nanti kita boleh share macam mana. Right. Faham tak? Apa dia expect? Dia expect telefon segera, kontak dia segera. Kalau WhatsApp segera. Alright. Okay. So, apa next? Dah WhatsApp apa semua dalam WhatsApp ataupun dalam call, dia nak tahu detail apa semua, situ pun akan waktu call ni, waktu kita berhubung dengan dia. Okey, waktu kita kontak dengan dia. Bersama. Dia puas hati atau tidak dengan kita punya explanation kita, detail. Ataupun kita faham. So tak faham apa semua, tak puas hati. So tak beli. So katakan dia dah faham, dia jelas apa yang kita ni, okey, dia puas hati, so dia beli. Dan bila dia beli, pun dia ada dalam kepala dia. Kena faham, semua benda ada dalam hati dia, ada dalam kepala dia. Alright? So, bila dia beli, apa dia punya expectation? Nanti saya tunjuk big company dia buat macam mana. Okay. So, dia expect produk ni akan diproses segera. Tak. Okay. Apa lagi? Yang dia expect benda ni post. Dia tahu bila barang sampai. Okay. So, bila barang sampai, dia ada expectation tak? Ada expectation. Dia expect barang sampai, pertama barang tu memang bagus macam dia punya expectation. Contoh, dia tengok gambar, kalau boleh, produk tu mesti lagi bagus daripada gambar, daripada video. Katakan video tunjuk ada 5. Tiba-tiba yang sampai ada 4. Tak puas hati contoh.
Lepas tu kita pandai urus expectation. So, mungkin setengah orang sampai satu level dia bagi beyond expectation. Okay. So, barang dia order 5 contoh. Tiba-tiba ada free gift lagi. So, dia puas hati. Dia seronok. Tu je benda. Kita bagi dia punya experience tu best dengan kita. Okay, tapi bila barang sampai, antara benda yang dia expect, dia tahu macam mana nak guna. Setuju. Alright, sama ada penerangan ataupun lagi best barang sampai, waktu barang sampai kita call dia. Dan kak barang dah sampai baru je sampai. Kak guna macam ni macam mana? Apa perasaan dia? Best tak best? Alright. So lepas barang sampai, okey, cara guna dia nak tahu. Okey, lepas dia guna pun kadang-kadang guna tak jadi. Kadang-kadang guna tak berapa proper, tak berapa betul. Alright. So masa guna pun dia ada expectation. Nampak tak dia punya ni? Okay. Jadi kalau kita boleh urus expectation ni, kunci dia kita nak faham setiap benda ada expectation dan kita perlu urus. Segala expectation ni menyebabkan customer experience dia puas hati. Dia puas hati, dia repeat order, dia recommend, okay, dia akan beli lebih banyak dan mungkin dia nak jadi agent. Dan kalau awak perasan, okay, company besar, saya suka beli guna Lazada. Dan Lazada ni, apa dia buat? Okay, bila kita start membeli, kita submit je order. Perasan tak? Kita submit order. Kita submit je order. Apa berlaku? Dia akan hantar mesej kat kita. Kalau dulu email, sekarang ni macam di apps dia tu dah ada. Okay. Terima kasih, order anda telah diproses. Tak post lagi. Nampak tak? Belum post, tapi dia dah tunjuk, okay, dia bagi tahu order dia dah diproses. Dia jawab tak soalan dalam kepala kita? Dia jawab soalan dalam kepala kita. Sebab kita tertanya-tanya. Okay, bila ada expectation, kita akan tertanya-tanya. Macam ni dia urus? Okay, terima kasih. Order anda telah pun diproses. Settle dalam kepala kita. Oh, bagus. Nampak? Okay. Kemudian, dah post. Dia dah post pun, dia akan inform kita. Saya pun baru je start beli dengan Shopee pun sama. Okay, barang anda telah pun dipost menggunakan JNT. Menggunakan Ninja Van. Alright. So, dia selesai. Dia jawab soalan dalam kepala kita. Nak sampai barang pun, okay, so dia inform. Sebab tu, rahsia. Kenapa repeat order tinggi? Alright, sebenarnya kita follow customer experience. Untuk makluman awak, antara benda yang team buat, dia track, ni antara top sales. Apa yang dia buat? Dia track parcel. Jadi, sebelum parcel sampai di tangan customer, tim dah call. Kak, puan, tuan, parcel dah sampai kat punya daerah ni, dah sampai kat Jabat Pos Macang ni. So insya-Allah hari ni dia akan buat penghantaran. Okey kak, dah sampai barang, inform saya dah. Saya nak share cara guna. Okay, nak tanya, kalau betul tim kita buat macam tu, best tak best? Awak beli barang, ada customer boleh layan sampai tahap tu. Penjual boleh layan sampai tahap tu. Best tak best? Nampak? Kita akan rasa best. Kita akan rasa puas hati. Kita akan share tak dengan orang lain? Nampak tak? Macam mana kita punya servis ni? Alright. So, barang sampai, dia inform kita, dia WhatsApp. Kita pun share. Okey kak, masih banyak kak beli apa semua. Okey, kak check dulu. Produk bagus tak bagus, kita tak bagus, kita tukar lagi. Nampak?
Apa experience dia? Best tak best? Sangat best dengan kita. Okey? Kemudian, okey, cara guna dia macam ni, Kak. Okey, apa-apa, Kak kontak saya lah. Nampak? So, lepas 3-4 hari dia guna, kita kontak balik. Kita kontak balik. Okey? So, kita kontak dia. Senang, Kak. Okey, macam mana guna? Sebab kena faham lah. Kalau ada produk kesihatan apa semua, lagilah. Sebab mungkin dia ada healing crisis. Mungkin um, dia dia rasa macam makin teruk nanti healing crisis itu contoh. So, kunci dia bila kita faham customer experience, kita atur kita punya customer experience dan kita tahu tim pun faham, tim pun tahu apa yang kita nak follow up. Okay, follow up ni sampai ni adalah beberapa stage lagi mungkin dan kita faham produk ni contohlah dalam tempoh 30 hari habis. Jadi hari ke-31 ni mungkin kita akan follow up dan tanya untuk repeat order. So, awak rasa kalaulah sepanjang perjalanan ni dia puas hati, nak tanya, dia repeat order tak? Dia repeat order tak? InsyaAllah dia akan repeat order. Sebab dia puas hati. Masalah kita sekarang ni, yang jadi isu, kenapa? Bila dia sebut je, okey, terima kasih puan, insyaAllah saya beli. Lepas tu, dia back in. Lepas je dia back in, kontak dah tak jawab. Post ke tak post dia tak tahu. Bila barang nak sampai pun dia tak tahu. Barang sampai mungkin dah seminggu duduk kat pejabat pos. Pos pergi kat rumah dia waktu nak hantar, dia tak ada. Pos simpan kat pejabat pos. Seminggu dah. Okay. Baru dia tahu dan dia pergi ambil sendiri kat pejabat pos. Dia puas hati tak? Dia tak puas hati. Lepas tu buka-buka tak tahu macam mana nak guna. Guna-guna tak jadi. Dan nak tanya, repeat order tak? Ada dah repeat order. Dia recommend tak? Dia tak akan recommend. Betul? Nak jadi agent? Oh, tu jauh lah. Nak jadi agent. Nampak kat sini. Betapa pentingnya kita urus customer expectation. Okay. Last nanti saya ada satu video saya share macam mana nak manage. Ni banyak sangat ni. Kita punya ni. Okay, macam mana kita nak manage. Okay, nanti saya bagi konsep dan saya ada satu video. Nanti saya cari balik dan saya share. Menggunakan sistem diary. Okay. Alright. So, key dia faham kat sini? Apa key dia? Key dia adalah manage expectation, manage customer experience, bagi dia experience yang wow. InsyaAllah dia akan repeat order dan awak punya sales akan tinggi daripada repeat order berbanding dengan new customer, berbanding dengan existing prospect. Faham? Jelas? Alright. So, kalau jelas, saya nak share benda last adalah macam mana kita urus. Okay, so macam ni. Waktu saya dengan Prudential dulu, Prudential perkenalkan satu benda nama dia One Card System. One Card System. Dia ada satu box. Kalau kita beli sistem ni, saya dapat tahu yang Prudential beli sistem ni juta, berapa juta saya tak pasti. Juta lah. Dan kita sendiri pun nak belajar yang ni pun kita kena bayar. Okey. Siapa yang cipta One Card System? Iaitu satu agensi di US. Satu agensi di US. Dia tak ramai, tak silap saya dia dalam 40 orang je agent. Tapi yang bestnya, semua 40 orang ni, semua Allahu Akbar, MDRT. Siapa yang dalam industri financial, dia tahulah apa maksud MDRT. Okey, saya nak cari kejap. One Card System ni. Okey, kita access dia punya
dia punya website. Kejap. Saya nak sambung Wi-Fi. Okeylah. Alright. Okey, ni wang kad sistem. Okey, ni dia punya wang kad sistem. Kalau tengok dia ada box, dia ada planner apa semua. Okey. Dengan adanya wang kad sistem ni, kita tak akan tertinggal untuk follow up kita punya prospek. Okey. So dia ada box, dalam box ni dia ada apa? Okey, dalam box ni ni sistem dia. Okey, nanti saya share. Alright. So, dalam box ni ada apa? Dalam box ni dia ada partition. Okey. So dalam ni ada partition. Okay. Partition yang pertama ni dia ada partition tarikh daripada 1 sampai 31. Partition yang kedua ni dia ada ni tarikh. Sini dia ada bulan. Daripada Januari sehingga Disember. Ni bulan. Yang partition yang belakang ni, ni tempat untuk kad prospek dengan kad klien ataupun customer. Saya tunjuk konsep, tapi saya dah permudahkan guna sistem diary. Okay, alright. So, kad prospek ni dia warna kuning, kad customer dia warna putih. Okay, dia simple je macam ni. Okay, katakan customer kita, alright. So, katakan kita punya customer hari ni katakan 1 hari bulan. Customer kita membeli dengan kita. Dia beli. So, kita tahu lebih kurang hari ni 1 hari bulan ni. Ni hari ni 1 hari bulan. Okay. Biasanya kita post 3 hari baru sampai. So, kita kena ada flow sistem dia. Okay. Ni first day 1. Ni day 1. Iaitu orang beli. So, apa yang akan berlaku? Day 1, day 3, day 4 lah. 3 hari baru sampai. Okay, barang sampai. Lepas dia barang sampai, day 4, kita target 3 hari lepas tu baru kita nak tahu apa kesan. Apa dia puas hati tak dengan kita punya produk. So 7 hari lepas tu, day 7, 43 hari. Okay, kita tanya dia punya kesan. Apa? So apa yang berlaku? Okay, bila customer membeli, katakan customer ni nama Azman. Azman membeli, so kad dia nama Azman, okay, tarikh dia beli apa semua. Alright. So, apa yang berlaku? Kad ni akan diletak pada ni partition 3. Nampak? Okay. Nampak ke tak kat sini? Nampak. Okay. So, katakan Amin pula beli. Sama juga. Kad Amin ni akan letak di partition yang ke-3. So, kan ada 2 kad kat sini. Kemudian masuk 2 hari bulan. Yang membeli dia, siapa? Aminah. Aminah membeli pada 2 hari bulan. So, next kita contact sepatutnya hari ke berapa? 2 campur 3, hari ke-5. Okey, sorry. Ni bukan satu hari bulan dia beli, hari ke-4. 4 hari bulan. Kalau 2 hari bulan, bila kita akan follow up? Kita akan follow up 5 hari bulan. So, sekarang berapa hari bulan? Sekarang adalah 2 hari bulan. Ini 2 hari bulan. So, kad Aminah ni akan berada di slot yang ke-5. Sama juga, yang membeli pada ni, hari ni, nama dia Nazmi. Kad dia pun akan letak di nombor 5. So, hari ni berapa hari bulan? Hari ni 2 hari bulan.
3 hari bulan prosesnya sama. Kad 3 hari bulan ada 6 hari bulan. Okey. Sekarang ni, hari ni dah hari yang ke-4, 4 hari bulan. So, kita akan tengok kad slot ni. Ada kad tak? Ada kad. Berapa kad? Ada 2 kad. Kad siapa dia? Kad Azman dan juga kad Amin. Dan apa proses kita kena buat kat sini? Okey, kat sini kita kena contact dia dan tanya dia barang dah sampai. Jelas ke tak kat sini? Alright. So, barang dah sampai apa semua? Okey. Sembang dengan dia. Okey, cara guna dia macam ni. Okey, kad ni nak letak kat mana pula? Kita akan letak pada slot yang ke-7. Sekarang 4 hari bulan. Alright. Kemudian ada habis dah proses. Okey. Masuk hari ke-5, kita akan jumpa ada 2 kad. Masuk hari ke-6, kita akan jumpa lagi kad. Masuk hari ke-7, kita akan jumpa balik kad Azman, kad Amin. Tapi apa proses waktu tu kita nak? Kita nak tanya macam mana kesan dia selepas dia guna. Dia puas hati ke tidak? Nampak tak kat sini? So, apa jadi? Kita tak akan tertinggal untuk follow up kita punya prospek. Okey, katakan prospek ni, atau kita punya customer ni, okey, dia kata tak apalah, saya bulan depan lah kita berhubung balik. So, daripada bulan sekarang ni bulan Januari, kita letak slot dia pada bulan Februari. Jadi masuk Februari kita akan jumpa kad-kad yang kita perlu follow up. Biasa bila kita ada sistem. Okey, sistem ni sangat penting, sangat bagus untuk bisnes-bisnes yang ni fokus. Bisnes-bisnes yang kontak masuk bukan direct close. Tak faham tak? Direct close ni bukan macam ni. Ada produk dia kontak kita hari ni, dia nak beli hari ni. Tapi ada benda, ada bisnes, ada produk dia kontak kita hari ni bukan nak beli hari ni. Contoh, dia nak pergi umrah. Dia nak pergi umrah, dia kontak kita hari ni untuk survey je. Adakah dia buat keputusan? Tak. Banyak lagi keputusan. Banyak lagi benda yang dia nak kena fikir, dia nak kena discuss. Dia bukan pergi seorang, dia kena tanya ayah dia, kena tanya mak dia, kena tanya sepupu dia yang nak pergi sekali, kena cari orang. Siapa lagi nak pergi. Nampak tak? Okey, nak bincang cuti ke apa ke semua. Macam-macam lagi benda yang dia nak fikir. Jadi dia beri kontak kita hari ni bukan untuk close hari tu. Jadi bayangkan kalau kita tak ada sistem nak track. Right. So apa jadi? Sebab tu kita kena faham. Kita punya bisnes mungkin orang kontak hari ni 1 hari bulan. Biasanya ambil tempoh seminggu baru dia habis bincang. So lepas seminggu kita kontak. Tu pun baru nak bincang. Katakan waktu dalam 1 hari bulan kita dah fact finding. Dia nak pergi bulan, ni kata bulan Januari. Dia nak pergi bulan Februari. So kita kena faham. Bila last patutnya dia buat keputusan? Februari dia nak pergi, dia tak boleh nak pergi. Hari ni nak pergi, semalam baru buat keputusan. No. Ni Januari, Februari kata dia nak pergi satu Mac lah senang. Kan biasa orang nak pergi umrah bukan sebulan dua. Bukan seminggu dua punya ni. Mungkin sebulan dua. Mac nak pergi. So bulan Mac, 1 Mac dia nak pergi. Paling lambat kita kena close dia bila? Paling lambat kita kena close dia adalah minggu kedua Februari. Nampak? Jadi 1 hari bulan dia kontak kita. 7 hari bulan mungkin kita tanya khabar. 15 hari bulan kita kena tahu apa yang kita nak kena buat. Mungkin kita bagi ke dia tentatif apa semua. Kita follow up dia. Nampak? Okey. Mungkin 30 hari bulan kena cerita kat dia yang nak pergi umrah ni ada kursus apa semua. Alright. So masuk minggu pertama Februari, kena inform dia yang masa ni dah ada agak orang kata apa ni? Agak tu dah lambat dah kalau dia tak buat keputusan.
Faham tak? Dia punya proses ni. Sebelum pergi pada closing untuk businessman ni. Okay. Sama juga dengan travel agent. Nak pergi melancong. Banyak benda yang orang bukan buat keputusan sekarang. So kalau kita tak ada sistem, memang out. Okay. So ada lagi satu yang sistem. Okay, kita permudahkan daripada paksa guna kad. Okay, kita permudahkan guna sistem diary. Saya ada share satu video guna sistem diary. Okay, so sistem diary ni basically dia macam mana? Alright. Saya nak cerita macam mana? Okay, katakan diary kita. Katakan ada 4 benda yang kita follow up. Iaitu hari pertama dia beli. Hari pertama kita akan bagi tracking. Dia beli hari ni, hari ni dia beli, esok kita akan bagi tracking. Okay. So hari ke-4 barang sampai. Ini sistem follow up kita. Contoh. Hari ke-7 kesan. Dan kita kata hari ke-30 repeat. Kita tahu dah produk kita ni sebulan tahan. Jadi pecahkan diary kita ni. Setiap page ni. Ni 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan. Setiap page ni sampai 5 hari bulan, 10 hari bulan. Bagi 4. Iaitu tracking. Yang kedua, barang sampai. Yang ketiga, kesan. Yang keempat, repeat order. Alright. So katakan hari ni kita dapat close. Nama dia Azman. Hari ni berapa bulan? Okey, hari ni katakan ni Januari . Katakan saya membeli 31 Disember. Jadi buka diary 1 hari bulan. Letak nama Azman di tracking. Settle. Buka pula diary 4 hari bulan. Buka ni 4 hari bulan. Letak nama Azman di barang sampai. Ni kata 4 hari bulan ni. Tulis kat nama barang sampai. Buka diary 7 hari bulan. Letak nama Azman di kesan. Letak diary 30 hari bulan. Letak nama repeat order. Nampak tak? Kalau kata ada 10 yang membeli 31 hari bulan, so kan ada 10 nama kat sini. Pada 4 hari bulan ada 10 nama. Nama yang sama ni. Ni nama yang sama. Ni pun nama yang sama pada 30 hari bulan. Bayangkan kalau 1 hari bulan yang membeli. So pada 2 hari bulan ada nama dia. Pada 5 hari bulan ada nama dia kat sini. Pada ni 8 hari bulan ada nama dia kat sini. Alright. So bila awak dah buat bisnes ni, lama-lama dah awak buat bisnes ni, setiap hari awak akan nampak ada list orang yang kita nak kena follow up untuk bagi tracking. Ada list orang yang kita nak follow up untuk tanya barang dah sampai. Ada list untuk kita tanya kesan. Dan ada list untuk kita tanya repeat order. Ni yang kita nak sebenarnya. Kita nak apa? Kita nak repeat order. Jadi tak ada isu sebenarnya kita tak tahu nak buat kerja apa. Kita tak tahu nak follow up siapa. Okay. So dengan sistem ni, insya-Allah punya servicing akan jadi sangat cantik. Okay. So untuk detail saya ada tunjuk demo, ada video. Saya akan share video tu lepas video ni. Boleh? Alright. So saya harap awak faham, awak jelas, dan biar kita faham dalam kita punya bisnes ada 4 fasa ni. Dan nampak tak?
Penting tak kita jaga kita punya servicing? Sangat-sangat penting. Alright, sangat-sangat penting. Okey. So saya rasa itu saja untuk video ni. Okey. Moga bermanfaat. Okey, kalaulah rasa video-video ni sangat bermanfaat, minta share, ajak lebih ramai orang untuk datang ke wakafilmu.com. Okey. Dan kita sama-sama doa untuk guru kita, orang yang share ilmu, untuk mereka dapat pahala yang berterusan. Itu yang kita target sebenarnya. Kita target pahala yang berterusan walaupun kita meninggal. So sama juga, awak sendiri pun saya target buat belajar, buat dan sampai satu masa kita pula untuk kita menyumbang kepada masyarakat. Okey. Dan sama juga proses kita nak supaya ilmu kita ni jadi ilmu yang bermanfaat. Okey, selagi mana orang guna ilmu ni kita akan dapat pahala, jadi jariah untuk kita. Yang penting Allah redha untuk kita dan kita nak kehidupan yang abadi di syurga nanti. Okey. So itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.